tengok tak kedekut, kita lupa diri kita. Nabi SAW kata apa? Nabi kata ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu pada Allah dengan bersedekah walaupun sebelah kurma. Hadis ini menunjukkan kalaupun kita miskin, jangan guna alasan saya miskin sebab tu saya tak sedekah. Tak, sedekah ni saudara bukan eksklusif untuk orang kaya, bukan. Ia lambang kita cinta harta atau tidak. Baik kita miskin, baik kita kaya. Saya cukup terpikat bila baca kisah Hasan al-Banna. Hasan al-Banna hebat orangnya. Ketika mana dia nak buka madrasah, sekolah agama yang pertama di Mesir, yang pendidikannya menyeluruh. Ketika mana dia nak buat sekolah agama, saya tahu lah sekolah nak buat sekolah agama, nak buat pesantren, nak buat pondok. Siapa nak tolong? Orang-orang yang Tuhan gerak hati dia menolong. Nak harap yang tu payah sikit lah. Sekolah agama, nama sekolah agama, tak nampak nilai pulangan komersialnya. Walaupun kita orang beriman tahu nilai komersialnya, dunia dan akhirat. Saudara, ada seorang tu dia cukup miskin, tapi dia nak sedekah juga. Dia ada satu motosikal, dia jual motosikal dia datang jalan kaki. Tuan, ini duit saya derma untuk pembinaan sekolah. Lalu kata Imam Syahid Hasan Banna, mana motor? Saya jual untuk saya bagi derma. Jual motor ni sampai di jalan kaki. Hasan Banna begitu terharu. Orang yang berjaya dididik dan faham tentang nilai bersedekah, sanggup peringkat tu. Kita hari ni sudah bukan jual motor. Kalau jual motor pun lagi 10 buah ada. Kita sekarang ni terlebih. Apa yang kita beri, apa yang lebih sebenarnya. Bukan apa yang kita tak cukup. Itu pun berat. Sebab itu kita kena ambil contoh orang-orang yang tidak punya apa-apa tapi pemurah. Macam dalam perang Tabuk, sahabat yang tak ada, tak punya apa-apa, bawa kurma letak dalam tapak tangan, nak letak bekas pun tak ada, letak tapak tangan. Kurma buruk-buruk itu dia nak makan, tapi itu didermakan untuk tentera Islam berperang dalam perang Tabuk. Letak dalam tapak tangan. Bekas tak ada, plastik pun tak ada. Bayangkan, untuk mereka dapat kemuliaan bersedekah. Kerana itu perang Tabuk merakamkan orang-orang yang pemurah yang tidak akan dilupakan oleh sejarah. Dia bukan merakamkan kemenangan, dia merakamkan kemenangan orang-orang berjaya membebaskan diri pada cinta pada harta. Kalau saudara baca kisah perang Tabuk, tengok sifat pemurah setiap sahabat yang datang, baik miskin atau kaya, tapi pemurahnya luar biasa. Perang Tabuk tak berlaku perang, tetapi ia menguji orang-orang manusia terhadap cinta pada harta atau tidak, cinta pada nyawa atau tidak bila berhadapan dengan agama Allah. Terbukti pada sahabat yang berjumlah 30,000 orang itu telah membuktikan. Kerana ini pada tentera yang paling besar yang dipimpin oleh Nabi SAW dan perang terakhir Nabi, perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Kemudian bila disebut tentang sabar itu dia, sabar itu, soalnya dia terjemah mudah, dia cahaya belaka. Tapi perkataan nur dengan dia suatu benda yang berbeza. Dia cahaya yang lebih kuat, seperti matahari dengan bulan. Bulan kita sebut wal qamara nura, dia keluar nur. Tetapi matahari wasyamsa dhiaa, dan matahari dikeluarkan cahaya, ia punca cahaya. Maknanya saudara, kesabaran ini ia punca cahaya. Sebab itu semua para nabi yang diutuskan, Allah bekalkan dia dengan sabar. Sabar keutamaan. Kalau mereka tak ada sabar, mereka tidak berjaya dalam dakwah. Bahkan kita dapati dalam hidup kita saudara, kita berhidup dengan dua benda, dua sifat, syukur atau sabar. Dua tu. Seorang tu bila dapat nikmat banyak mana pun, dia mesti menempuhi sabar. Mesti sabar dengan pekerja dia, sabar dengan keadaan dia kena sabar. Tak ada pun orang, saya tak pernah sabar Ustaz, saya tidak pernah diuji dengan sabar, bohong. Semua orang akan diuji dengan sabar, siapa pun dia. Kerana itu sabar ialah bahagian daripada iman, separuh, dan ia merupakan cahaya kekuatan. Siapa pun yang ada sabar, dia akan menjadi sumber inspirasi pada orang-orang yang ditipu musibah. Sumber inspirasi, dia akan beri cahaya pada orang lain. So, kalau kita sabar, kita boleh menyabarkan orang lain, maka kita beri kesabaran yang kuat. Sebab itu kalau kita lihat antara kita dengan isteri kita, kita kuat. Bila mati anak, isteri kita pun menangis, kita pun menangis. Tapi kita sabar dan kita sabarkan si dah lah. Itu kalau kita kuat lah. Sila pula isteri kita kata dah lah. Sila pula lah, isteri pula kuat. Tapi secara umumnya suami kuat. Kita memang sedih tapi kita sabarkan isteri kita. Maka isteri kita nampak kita sabar, dia pun sabar. Sabar ialah punca cahaya.
Kita berjaya sabar dengan betul, saudara, kita boleh menyambarkan semua sekeliling kita. Sebab itu pemimpin kena ada jiwa sabar. Para sahabat dengan tribulasi yang berbagai, saudara, tapi Nabi juga kena. Tapi kesabaran Nabi tinggi dan Nabi menyambarkan semua pada sahabat. Akhirnya semua sahabat boleh sabar dengan segala kekurangan yang mereka hadapi. Ini pemimpin yang hebat yang mampu menyabarkan. Tapi bukan sabarkan orang di hidup mewah, tapi Nabi menghadapi benda yang sama. Sahabat tanya Rasulullah, saya lapor, kami lapor dalam perang Ahzab. Ni angkat baju tunduk ni, batu diikat. Untuk biar perut tu tak nyanyi, ikat tali letak sental ataupun sendal batu. Nabi kata sabar. Nabi angkat baju dia, ada 2 batu lekat sini. So sahabat pun terdiam. Nabi pemimpin, tak gunakan eksklusif kepimpinannya untuk dia makan kenyang, sabar. Perut buncit kan ni, sabar. Gula naik, sabar. Rumah dia berkontainer, bolehlah dia kata kat kita sabar. Tetapi pemimpin yang sebenar, lihat, dia lebih susah. Bila Umar Khattab mengalami zaman, atau Madinah mengalami zaman maja'ah, kelaparan, kemarau, ketika mana Umar melihat anaknya makan buah tembikai, Umar rampas. Tidak mungkin anak khalifah makan tembikai sedangkan rakyat pun lapar. Tak izin, saudara. Isterinya simpan duit, Umar bagi sikit, simpan, beli daging. Daripada mana kamu beli daging? Dari duit yang abang bagi sikit-sikit kami simpan. Tidak halal bagi Umar dan keluarganya makan akan orang Islam lapar. Ternyata gaji Umar terlalu banyak, kita potong biar sikit. Walau Umar dapat sikit, tapi dia pandai nyimpan, sehingga boleh beli daging. Seminggu baru beli daging, Umar ambil daging beri pada fakir miskin. So ini Umar Khattab. Dia pergi ke pasar mana dikutip ni, biji-biji tembikai dan sebagainya, hantar bagi ke budak-budak untuk jadikan kuaci. Sabit dan sirah Umar Khattab. Budak-budak lapar, bagi kuaci. Lihat Umar Khattab. Sepanjang beberapa tahun Madinah diuji dengan kemarau, yang melambangkan sifat Umar Khattab yang menyabarkan umat, tetapi dia sendiri sebagai ikon kesabaran. Ini kesabaran punca, saya kata kekuatan kepada umat Islam. Kemudian disebut tentang Quran yang dihujah pada kita atau atas kita. Maknanya Quran sama ada dia membela kita atau kita dilaknat oleh Quran. Macam mana kita dilaknat oleh Quran, saudara? Kita hanya mementingkan bacaan, kita tidak pentingkan kepada amalan. Atau setengahnya hanya mementingkan kepada kesenian, tulisan khat yang cantik, ditampar sampai harga juta-juta dekat masjid, tetapi mereka tidak berfikir untuk beramal dengan Quran. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Ramai yang baca Quran, Quran laknat dia. Dibaca ayat tentang aurat, dia tak menutup aurat. Dibaca ayat tentang hukum hakam, dia mengabaikan hukum hakam. Maka dia percaya pada siapa? Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, bahkan untuk diamalkan. Maka ini fitnah. Sebab itu bila kita baca Quran, berusaha untuk memahami tafsirnya dan berusaha untuk mengamal Al-Quran sekadar kemampuan kita. Kemudian Nabi SAW menyatakan semua manusia di dunia akan menjual dirinya, berusaha berniaga dengan dirinya, sama ada dia akan merdekakan dalam ketaatan pada Allah atau dimusnahkan dengan maksiatnya pada Allah Ta'ala. Maknanya Tuhan beri kita modal, ni diri kita modal. Kita nak berniaga ni, kita bertanggungjawab memerdekakan diri kita. Cara nak merdeka, taat pada Allah. Atau kita mungkin memusnahkannya dengan maksiat. Selera maksiat ni memusnahkan diri kita, tak tunggu akhirat, kat dunia dah musnah. Tengok orang gambling, apa jadi pada diri dia? Dia membunuh seluruh ahli keluarga. Tengok yang pemabuk, apa jadi pada dirinya? Tengok orang-orang yang buat kemungkaran, yang berzina, melacur, penyakit siplisnya, kanser cervixnya dan sebagainya. Dia dah musnahkan dirinya sebelum dimusnahkan di hari akhirat kelak. Lihat orang yang patuh, yang bila nak kita katakan untuk memberi hak nafsu, dia berkahwin, dia berusaha dengan cara halal dan sebagainya, maka dia sebenarnya merdekakan dirinya, maka hidupnya lebih tenang. Dan itu dalam hadis yang diberi garis panduan macam nak jadi Islam yang komplit, yang sempurna. Bermula dengan menjaga kebersihan, senantiasa berzikir supaya dapat ketenangan, dan membuktikan dengan beberapa amalan-amalan yang disyiar kepada Islam, dan juga menjadi pembentuk kepribadian kita dan kepribadian masyarakat kita. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan amalan soleh dan ketaatan. Begitu juga berkurangan dengan pelakuan maksiat dan dosa. Amalan dihisap.
Segala amalan pasti ditimbang sama ada ringan atau berat seperti dinaskan dalam kitab sunnah juga ijma'. Bersolat, memelihara solat lima waktu dengan sempurna selepas mentahqiqkan, yakni membetulkan segala syaratnya adalah dituntut. Bersedekah, memperbanyak sedekah untuk kebaikan, bersegera menutup segala keperluan fakir miskin dan juga membantu janda, anak yatim dan orang fakir supaya sedekah tersebut semata-mata kerana Allah. Bersabar, sabar atas segala bala khususnya yang terkena kepada orang Islam. Natijah daripada pelaksanaan amal ma'ruf dan nahi mungkar serta dakwah pada Allah. Sabar yang paling utama bila kita menjalankan perintah Allah. Ini sabar paling utama. Sabar sebab tak ada duit, semua orang kena. Sabar sebab sakit, semua orang lalu. Tapi sabar dalam menjalankan agama Allah hanya insan terpilih. Sebab kita tegur mak kita tak semayang, kita didik anak ayah kita jangan berjudi, kita berusaha untuk betulkan isteri kita, tiba-tiba kita dinista, dicerca, dimaki ham. Sabar, lalu kita bersabar, ini level paling tinggi. Tapi sabar sakit, sabar, itu semua lalui. Binatang pun lalui benda tu. Tapi amal ma'ruf nahi mungkar yang mampu bersabar hanya orang pilihan Allah. Sebab tu kalau kita tengok balik dalam diri kita, kita banyak bersabar apa? Kalau buat agama kita tak pernah apa buktikan kesabaran kita, berarti kita tak buat apa-apa untuk agama kita. Kadang-kadang kita terlalu takut nak beritahu orang tak semayang-semayang lah. Takut. Kadang-kadang kita bos, bak lain kita berani belaka maki hamu pekerja kita, bak semayang kita pun takut. Nanti kalau pekerja jawab, ini saya punya personal lah, ikut suka saya lah. Bos suruh saya buat kerja, sudah lah. Kita pun takut. Bak lain kita berani. Sebab kalau kita hanya mampu bersabar benda-benda macam ni, persis seperti binatang. Binatang pun sabar cari makanan. Kau tengok National Geography 4 hari baru jumpa makanan. Beruang kutub cari makanan seminggu, sabar dia. Seminggu cari makanan, baru jumpa seekor. Itu pun terpaksa berbalah pula dengan beruang kutub lain. Artinya benda ni semua dilalui oleh makhluk Allah. Tapi sabar berdakwah hanya pada orang yang beriman dan kuat agama. Kerana itu kalau kita dapat kesabaran ini, ingat nilai kita yang paling tinggi di sisi Allah. Sabar ni saudara hanya saya katakan pilihan Allah. Kita sabar didik masyarakat, jiran tetangga, keluarga terdekat, sahabat anda, kita sabar. Maka ini adalah jihad yang terbesar yang kita boleh buat. Membaca Quran. Quran merupakan perlembagaan bagi orang Islam. Justru adalah ia kembali menghayati Quran dengan membaca, tadabbur, memahami maksud dan beramal dengannya. Memanfaatkan waktu. Orang Islam sayugia memanfaatkan waktu dan usianya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, untuk bersyukur pada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada pagi dan petang. Yang dimaksud dengan zikir pada Allah adalah dengan bertahlil, bertahmid dan memperbanyakkan memuji Allah. Syekh Mahyuddin Mistu dan Mustafa Buwa ketika mana memberi komentar ayat ini dengan buku beliau Al-Wafi, mereka menyatakan bahawa orang beriman, Allah beri mereka rahsia ketenangan. Rahsia ketenangan ialah senantiasa menyebut nama Allah. Dan dimesti menyebut nama Allah banyak-banyak. Satu. Yang kedua, dimesti menyebut nama Allah pagi dan petang. Maka itu rahsia dan itu membezakan dia dengan orang kafir. Sebab orang kafir hidupnya senantiasa emosi. Dan tanya dia macam mana awak nak menghadapi emosi awak. Kami tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Banyak sangat tarik nafas, lepas keluar api dari naga. Yang mereka ajar cara tenang. Tarik nafas, tenang. Sampai bila? Orang beriman dia ajar menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah kamu ketahui? Ala ni maknanya kamu tak tahu ke? Kamu tak tahu ke? Kata Allah, kamu tak tahu ke? Hanya dengan menyebut nama Allah hati kamu tenang. Sebab itu orang Islam sebenarnya lebih tenang, bukan lebih emosi, bukan. Kalau kita lihat orang Islam lebih emosi, bermakna zikir tidak menguasai diri dia. Aksiden kereta sikit je, oh dia punya tak pernah keluar, pegang tu dulu, apa ni yang lock pada steering, pegang. Padahal belum gaduh lagi. Dia punya emosi dah keluar batang si dah. Orang langgar tenang. Dia kadang-kadang suruh kita rasa terbalik pula. Orang kafir pula tenang, relax. Kita pula kelang kabut. Tapi kita nak tumbuk dulu dah sebelum bercakap. Walau kalau kita bercakap sebaik-baik manusia orang ni, tapi kita dah tindakan dulu. Ingat sahabat saya cerita, kereta dia aksiden kat Cameron Highway. Beranak Pajero dengan Iswara. So dapat bayangkan tak?
Pajero tu keras, suara tu sopan santun. Habis marah dia sudah marah. Turun, hamba Allah turun. Tak apa tuan, saya ganti semua. Dah, tutup. Tak jadi nak balik. Sebaik-baik manusia, saya ganti semua. Tak apa, nanti ni make up saya sekali. Saya dah. Mereka tak berbalah. Ini semua sifat orang beriman. Terutama kita dah tahu insiden-insiden semua isu cover. Patutnya dah boleh stop. Tak perlu cakap banyak-banyak. Gaduh sampai mati. Emosi. Sehingga kita katakan terlalu mudah orang Islam nak bunuh orang Islam lagi. Cukup mudah. Pasu bunga je masuk sebelah. Siap, mati ke? Tak kena santau. Kena benda lain. Yang masuk mahkamah, yang cerita lah masuk mahkamah. Sikit je usik kami punya rumput mutiara. Masuk mahkamah 10 juta sama. So, kenapa terlalu emosi? Sehingga kita lupa kita ada pahala. Kita ada syurga. Kenapa terlalu emosi? Oh, saya nak pertahankan hak saya. Benar. Tetapi, bukankah kita tahu melepaskan hak lebih utama ketika mana kita cari redha Allah. Terutama hak yang kita nak tahan tak banyak sangat. Yang kita nak tahan sangat, saudara, yang kita nak tahan sangat tu saudara-saudara semua. Takkan sampai membunuh ukhuwah kita, persaudaraan kita, sehingga bermusuh berketurunan. Adakah ini yang kita nak? Dan natijah daripada kita sebagai seorang Islam yang diajar kita patut lebih tidak beremosi. Sebab itu saudara, ayat ni cukup cantik ketika mana menerangkan tentang sifat orang beriman. Banyak menyebut nama Allah dan mereka menyebut nama Allah pagi dan petang. Dan ia kita katakan protect, sebagai protector kepada orang beriman supaya tidak terlalu emosi. Dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir, disebut bulir, butir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Kata Al-Maghari, Mustafa Al-Maghari, Syekhul Azhar, satu kajian dibuat menunjukkan kebenaran Al-Quran di mana orang yang bersedekah untuk mencapai keredaan Allah dan meninggikan agamanya nescaya disuburkan tanamannya. Kalau dia seorang petani, dia rajin bersedekah, Allah jadikan pertaniannya subur, terhalang daripada serangan penyakit dan serangga. Ini jaminan dan ini satu kajian. Bukan di sana ada hadis yang sahih, cerita seorang lelaki yang kerjanya berkebun. Bila seorang wali Allah zaman Bani Israel berjalan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ceringkas, dia mendengar suara dari awan berkata, hujanilah kebun fulan bin fulan. Terkejut dia disebut nama fulan bin fulan. Maka dia pergi. Dia dapati saudara awan ni bergerak betul-betul atas kebun orang ni dan menurunkan hujan. Lalu wali ini bertanya, Tuan, siapa Tuan? Kenapa? Kerana saya mendengar satu nama yang disebut di langit. Adakah ia nama Tuan? Ya, nama saya. Apa rahsia Tuan sehingga nama Tuan disebut di langit? Sehingga dikatakan, wahai awan, pergilah kamu hujani suburi kebun fulan bin fulan. Lalu jawabnya, kerana bila aku tanam, bercocok tanam, aku bahagikan hasilnya kepada 3. 1/3 untuk aku sedekah, 1/3 untuk aku makan dan keluargaku, dan 1/3 untuk aku rolling balik sebagai benih. Itu yang aku lakukan sepanjang musim. Oh, kerana itu nama Tuhan disebut oleh Allah. So, Islam tak suruh kita sedekah semua. Yang lebih, setiap orang beriman kena ajar bagi rezekinya 3 bahagian. So, baik saya bayar nak bagi 3 bahagian, tak baik, bagi 13 bahagian. So, orang berapa gaji? 1,300. Okay, bagi 13 bahagian. Sehingga 1 bahagian RM100. 100 saudara setiap bulan, itu je. Dan istiqamah, kita akan dapati keberkatan hidup kita. Kalau tanaman dihindari daripada segala penyakit-penyakit dan sebagainya. Kalau anak-anak pula, Allah Ta'ala jadikan anak kita subur pemikirannya, subur akhlaknya, subur imannya. Sebab kita kena buat sesuatu untuk generasi kita. Kita tak boleh biarkan generasi kita bentuk diri dia untuk jadi baik ataupun buruk. Kita ayah dan kita orang yang di atas juga berperanan. Antaranya sudah, kalau sudah muliakan ulama', maka anak-anak sudah mungkin jadi ulama'. Kalau hari ini sudah bersedekah, anak-anak sudah mungkin nanti kalau disusah ada orang simpati padanya.
Ini yang disebut oleh Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidakkah kamu tahu bahawa setiap kebaikan itu pasti dibalas? Macam mana pun, lambat ataupun dikatakan sama ada cepat ataupun lambat, mesti dibalas. Tengok nak cerita banyak lagi cerita, tengok jam. Itu kan. Stop lah itu.